Panggil je aku Remy. Bukan nama sebenar. Untuk korang faham kisah aku ni, biarlah aku berterus terang. Sekitar tahun 1980-an dulu, aku adalah seorang penjenayah yang dikehendaki di Malaysia. Tapi aku tak pernah ditangkap sebab aku berjaya melarikan diri ke Thailand. Kalau ada sesiapa yang tanya jenayah apa yang aku buat, tak payahlah aku ceritakan sebab kisah aku malam ni bukan pasal jenayah tu, tapi pasal pengalaman yang aku dan 2 orang lagi rakan lalui semasa melarikan diri masuk ke dalam hutan tebal berdekatan sempadan Malaysia-Thailand. Mungkin disebabkan keterdesakan hidup, aku dan 2 orang lagi rakan aku bernama Riz dan Achong buat apa yang kami buat. Malah sejak daripada remaja lagi, kami bertiga ni memang selalu keluar masuk penjara. Tiga-tiga keras kepala, degil dan tak serik-serik. Sekitar tahun 1980-an, untuk berbulan-bulan lamanya, kami sama ada bersembunyi ataupun melarikan diri dari pihak berkuasa. Bersembunyi di bandar dah tak boleh, bersembunyi di kampung dah tak boleh. Satu-satunya pilihan yang kami ada ialah untuk keluar dari Malaysia pergi ke negara seberang, iaitu Thailand. Kami perlu menembusi sempadan, iaitu kawasan hutan tebal. Hanya berbekalkan dengan baju yang kami pakai, kami tekad. Achong kata dia lebih rela mati di hutan dari ditangkap masuk ke dalam penjara. Riz pula masa tu dah berkali-kali kata nak serah diri, tapi aku paksa juga lari. Iyalah, aku dah anggap diorang ni macam adik-beradik aku. Kami pun membesar bersama sejak dari kecil lagi. Hampir 5 hari kami di dalam hutan tebal. Ketiga-tiga kami sudah tiada kudrat untuk melarikan diri. Setiap langkah yang kami ambil menyakitkan seluruh tubuh badan kami. Keadaan mental jangan ceritalah. Riz terlalu lemah sampai nampak hantu, pontianak, toyol dan macam-macam. Sebab Riz ni memang penakut sikit. Buat jenayah berani, tapi takut dengan hantu. Itulah Riz. Achong ni pula, di antara kami bertiga, dialah yang paling keras kepala, dialah yang paling berani. Orang kata berani mati. Untuk memanjangkan cerita yang pendek, di dalam hutan tu kami hanya minum air sungai ataupun makan cendawan hutan. Dah berapa kali sakit perut makan cendawan sembarangan, tapi mahu tak mahu teruskan je sebab alang-alang dah menjeluk bekasam biar sampai ke Thailand, kata aku dengan diorang. Hari kelima tu sekitar senja, kami ingin mencari aliran sungai. Kebetulan pada waktu tu ada satu aliran air yang kecil. Aku jangka aliran air kecil ni akan membawa kami kepada sebuah aliran sungai yang besar. Jadi kami gerakkan langkah satu persatu mengikut aliran tersebut. Akhirnya kami menemui sebatang sungai. Maka dengan rakuslah Riz dan Achong minum air sungai tu sementara aku cuba tengok-tengok kawasan sekeliling. Iyalah, kami di dalam hutan tebal ni melarikan diri bukan je kena jaga-jaga dengan polis, tapi juga kena jaga-jaga dengan harimau. Tak masuk penjara, kami masuk mulut harimau. Kalau kami tak berhati-hati, sama aja. Jadi aku tengok kawasan sekeliling. Aku perasan tidak beberapa jauh dari tempat kami ada sebuah rumah banglo. Rumah ni kalau tak tengok betul-betul memang orang tak nampak. Sebab kawasan rumah banglo ni ditutupi dengan pokok tebal dan semak samun. Aku bagi tahu Riz dan Achong. Diorang pun terkesima sekejap. Banyak persoalan yang bermain di minda kami. Siapa punya rumah banglo di dalam hutan tebal ni? Macam mana orang boleh tinggal di sini? Jalan pun tak ada. Dan yang paling penting untuk kami, masihkah rumah tersebut berpenghuni? Kami bertiga tercegat melihat rumah tu tidak beberapa jauh dari kami. Aku memecah kesepian dengan berkata, kita kena pergi ke rumah tu. Kita kena tengok kalau ada orang, kita minta makanan. Kita cakaplah kita tersesat di hutan. Tapi kalau tak ada orang, kita carilah kalau ada makanan di dalam. Sebab kalau kita tak makan, lagi 20 langkah berjalan ni pun aku dah tak larat.
Riz dan Acong dengar aku cakap macam tu, diorang iakan sahaja. Melangkahlah kami mendekati rumah tu. Dari jauh, kami dah boleh agak. Tiada orang lagi yang tinggal di situ sebab keadaan rumah kosong dan berusang. Rumah banglo ni dah macam rumah hantu aku tengok. Acong kemudian pergi ke depan pintu rumah dan dia tendang pintu rumah. Pintu terbuka luas. Aku bagi salam. Assalamualaikum. Acong tengok aku dan kata, kau bagi salam dengan siapa bongok? Dah sah-sah tak ada orang sini kan? Aku kata, aku bukan bagi salam dengan orang kau ni pun. Keadaan dalam rumah ni memang berusang. Habuk dan sarang labah-labah di sana sini. Perabot semua masih ada. Begitu juga dengan barang-barang bekas pemilik rumah. Rumah ni bagai ditinggalkan begitu sahaja. Agak-agak mungkin sudah 10 tahun tiada penghuni di sini. Riz segera mencari dapur dan dia geledah. Dia jumpa makanan dalam tin. Punyalah kami happy. Expired pun expired lah. Kami peduli apa? Sedangkan cendawan beracun pun kami makan. Ini kan lagi makanan tin yang dah expired. Kami buka tin tu dan makan sampai kenyang. Waktu ni kami rasa lega sikit sebab dah berapa lama duduk dalam hutan, makan cendawan, minum air sungai. Rakuslah kami membuka tin dan makan dengan lahapnya. Makan punya makan, sampailah kami bertiga tertidur di lantai dapur tu juga. Waalaikumsalam. Waktu inilah pengalaman seram kami bertiga bermula. Aku dikejutkan dengan satu suara yang berbunyi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bunyi orang menjawab salam. Aku buka mata, aku bangun dan tengok Riz dah berdiri memegang sebatang kayu sementara Acong masih lagi tidur. Aku tanya, Riz, apa hal? Kata Riz, kau dengar tak bunyi tu Remy? Bunyi orang jawab salam. Aku kata, iya. Aku kejutkan Acong. Kata Riz, benda tu dah berbunyi lebih 10 kali sebelum aku terbangun. Kami dengar betul-betul suara tu dan perasan ia datang dari tingkat atas. Kami berpandangan sesama sendiri dan Acong memulakan langkah untuk naik ke tingkat atas tengok siapa di atas. Sesampainya kami di atas, bunyi suara tu berhenti. Di atas ada satu laluan koridor panjang dan sepanjang koridor tu ada 4 buah pintu untuk masuk ke dalam bilik. Pada masa yang sama, satu angin yang sangat kuat berdesup meniup kami bertiga diikuti dengan hempasan pintu di tingkat 2 tu berkali-kali. Aku dan Riz mengorak langkah 1000 terjun untuk keluar dari rumah, tapi Acong masih berada di atas. Dia menjerit, siapa di sini ni ha? Keluar kamu. Aku dan Riz segera meluru ke depan pintu rumah. Kami cuba buka pintu tapi pintu terkunci. Kami cuba pecahkan pintu tu tapi pintu tu sangat utuh, membuatkan kami terperangkap di dalam rumah. Keadaan menjadi semakin haru biru bila kedengaran bunyi orang ketawa datang dari tingkat atas diselangi dengan suara jeritan. Kenapa kamu makan makanan aku, ha? Aku dan Riz tak tahu nak buat apa. Acong masih di tingkat atas. Kami tercegat depan pintu rumah. Tiba-tiba turun dari tingkat atas sebuah makhluk yang sangat besar, ibarat seekor laba-laba. Tangan dan kakinya panjang dan berbulu, matanya merah menyala dan tubuhnya berbau hanyir. Riz segera meluru ke dapur dan melompat dari sebuah tingkap kaca keluar, meninggalkan aku di dalam rumah. Aku dah hilang akal, berlari mencari jalan tempat aku pergi. Aku buka sebuah pintu yang membawa aku ke bilik bawah tanah. Mahu tak mahu aku lari turun ke bawah. Benda tu mengejar aku dari belakang, membuatkan aku tergolek ke bawah dan aku terpengsan. Aku hanya bangun keesokan paginya. Kepala aku pening sangat. Kepala aku terhantuk di lantai bilik bawah tanah dan berdarah. Di sebalik kegelapan tu, aku buka mata. Pandangan aku kabur hanya terang beberapa saat kemudian.
Aku tengok keadaan sekeliling bilik bawah tanah tu dan aku nampak benda yang aku tak akan pernah lupa sehingga hari ini. Di situ terdapat bilik berdindingkan batang besi, ibarat bilik penjara. Bukan ibarat. Ini adalah penjara bawah tanah. Apa yang lebih menyeram, banyak tulang temulang manusia yang telah reput di situ. Tangan dan kaki mereka diikat dengan rantai besi. Aku pun jerit, ini rumah puaka. Aku naik ke atas, meluru ke pintu masuk. Aku buang badan aku dengan harapan berat aku dapat memecahkan pintu yang tertutup. Dan mujurlah, ia terbuka sebelum aku mengorak langkah dan berlalu pergi, meninggalkan rumah tersebut. Secara langsung meninggalkan Riz dan Achong. Semasa aku mengangkat langkah 1000, sempat aku toleh ke belakang. Aku lihat pintu yang aku pecahkan tadi tertutup sendiri dengan perlahan-lahan. Dipendekkan cerita, akhirnya sampailah aku ke Thailand. Aku memulakan kehidupan yang baru. Aku tak tahu apa yang jadi dengan Riz. Aku tak tahu apa yang terjadi dengan Achong. Hanya beberapa tahun kemudian, aku mendengar kisah tentang rumah puaka tu dari penduduk tempatan. Ada beberapa versi cerita rumah tu. Ada yang percaya rumah tu dahulu adalah milik seorang doktor dan juga penyelidik dari Jepun. Dia kerap kali dilaporkan menculik penduduk tempatan untuk dijadikan bahan uji kaji. Ada juga kisah yang menceritakan itu ialah rumah seorang tok dukun. Mana satu yang betul aku tak tahu. Hari ini aku sudah 30 tahun berada di Thailand. Aku tak pernah kahwin dan tak pernah ada anak. Aku dah beberapa kali cuba untuk berkeluarga. Sekarang usia aku pun dah lanjut. Bak kata pepatah, kubur kata mari. Aku menghabiskan sisa-sisa hidup berseorangan. Aku tidak dihukum oleh pihak berkuasa, tapi mungkin inilah hukuman duniawi di atas kesalahan yang aku pernah lakukan dulu. Aku pasrah.